Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni Sahih Bukhari. Terjemah dan urusan oleh Maulana Asri. Kita sambung lagi bab ke hari tu, bab kita bincang tajuk bab dah panjang dah. Bab ke-22. Nah. Cuma kita bincang pula hadis yang ke-30, hadis yang ke-30. Hadis ke-30 haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Syu'batu an Wasil al-Hadabi an al-Amruri an al-Ma'ruri an al-Ma'ruri qala laqitu Aba Dharr بالربزة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم fa'inuhum. Lihat atrah hadis yang sama, hadis ke-30 ini pada nombor 2545, 2050. Hadis sama dah. Serupa dah hadis 30 ni. Okey, habis ini hadis ke-30 terjemah hadis tak baca lagi. Okey, hadis ke-30 Sulaiman bin Harb meriwayatkan pada kami katanya Syu'bah meriwayatkan pada kami daripada Wasil al-Ahdab daripada Ma'rur bin Suwaid. Beliau berkata pernah aku bertemu Abu Dharr di Rabazah. Beliau seperti hambanya juga memakai pakaian lengkap. Seperti dia ni. Abu Zar ni serupa. Pakaian dia ni pakaian hamba serupa dia. Beliau seperti hambanya juga memakai pakaian lengkap. Maka aku bertanya beliau mengapa begitu serupa hamba dengan tuan ni serupa. Tak tahu mana tuan mana hamba dah. Abu Zar berkata aku pernah memaki seorang. Aku aibkannya dengan mengata ibunya. Kita baca sebelum ni lah. Dia kata ke Bilal bin Rabah. Bilal ni. Dia guru hamba lah. Bilal ni orang hitam dah. Jadi dia kata perempuan hitam dah. Jadi dia gelar ke dia gelar ke Bilal. Abu Zar ni gelar ke Bilal. Jadi gitulah hadis timur dah. Aku pernah memaki seorang aku aibkannya dengan mengatai ibunya, kata ke mak dia dah. Terus Nabi SAW berkata kepada aku, wahai Abu Zar, adakah engkau mencelanya dengan menyebut keburukan ibunya? Sesungguhnya padamu masih ada lagi semangat jahiliah. Hamba-hambamu itu adalah saudaramu. Hamba-hamba tu dulu ada sistem hamba-hamba ni macam penjara dululah. Penjara dulu cakap nak pego. Macam kita ni perhabis duit KJL dah. Pego hamba. Zaman dulu hamba tu orang yang nak tawar tu dia tua-tua tu jagalah dia makan pego gapalah boleh-boleh buat kerja rumah dia. Bergaji macam gaji. Hamba-hambamu itu adalah saudaramu. Allah telah meletakkan mereka di bawah tanganmu. Sesiapa yang saudaranya berada di bawah tangannya, jagaannya, hendaklah dia memberi makan kepadanya daripada makanannya sendiri. Makan serupa. Tuan dan hamba dia serupa. Gaji dengan tuan serupa. Dan hendaklah dia memakaikan kepadanya apa-apa yang dipakaikannya sendiri. Pakaian pun sama dah. Janganlah engkau bebani mereka dengan sesuatu. Janganlah engkau bebani mereka dengan sesuatu yang tidak mampu mereka pikul. Jika kamu mahu juga membebankan mereka, maka bantulah mereka. Dah. Suruh lipat kain berat-berat kat. Tolong lipat sekali lah. Kalau gaji tu, hamba kat lagi lah. Hamba kat kerja berat pun kena tolong dah. Okay, habis itu cerita tentang hadis tersebut. Hadis tersebut panjang lah. Hadis tu panjang. Okay, selama berhak kita ulas sikit dan kita syarah lah. Pasal dia ada setiap poin tu, ada poin penting tu yang akan syarah. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami daripada Wasil bin Ahdab. Siapa dia Wasil bin Ahdab ni?
Berkata Wasil bin Hayyan Al-Hadab. Beliau ialah Wasil bin Hayyan Al-Hadab Al-Asadi Al-Kufi. Wasil meriwayatkan hadis daripada Ma'rur. Wasil bin Al-Hadab ni meriwayatkan daripada Al-Ma'rur, Abu Wa'il, Syaqiq, Mujahid dan lain-lain. Tok guru dia lah. As-Sawri, Syu'bah, Mis'ar dan lain-lain pula adalah antara tokoh-tokoh hadis yang meriwayatkan daripadanya. Ni anak murid dia dah. Anak murid dia sampai dia Sawri, Syu'bah, Mis'ar dah. Yahya bin Ma'in mengatakan Wasil adalah perawi yang thiqah. Abu Hatim pula mengatakan beliau merupakan perawi yang sadiq dan salih hadisnya. Pasal syahadat sikit Abu Hatim ni. Rendah sikit lah daripada thiqah tu, sadiq dan salih. Pengarang-pengarang kitab-kitab utama hadis meriwayatkan hadis-hadisnya. Beliau dikatakan meninggal dunia pada tahun 127 Hijrah. Rujuk Umdatul Qari jilid 1 muka 25, At-Tarikh Al-Kabir jilid 8 muka 151, Al-Jarh wa Ta'dil jilid 9 muka 29 hingga 30. Tahzibul Kamal jilid 30 muka 400 hingga 401, Al-Kashif jilid 2 muka 346. Ma'riyatus Thiqah jilid 2 muka 338. Itu rujukan dia tentang Wasil bin Hayyan Al-Hadab. Wasil Al-Hadab ni daripada Al-Ma'rur bin Suwaid. Siapa dia Al-Ma'rur bin Suwaid pula? Berdata Al-Ma'rur bin Suwaid. Beliau ialah Al-Ma'rur bin Suwaid Al-Asadi Al-Kufi. Abu Umayyah, kunyahnya adalah kunyahnya Abu Umayyah. Beliau termasuk dalam kalangan tabi'in yang thiqah. Meriwayatkan hadis daripada Khuraim bin Fatik, Ibnu Mas'ud, Umar bin Khattab, Abu Zar Al-Ghifari dan Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tu tok guru dia lah. Perawi-perawi yang meriwayatkan hadis daripada beliau, anak murid dia lah. Beliau terdiri daripada Al-A'mash, Asim bin Bahdalah, Wasil Al-Hadab, Ghirah bin Abdullah Al-Yashkuri dan lain-lain. Tu anak murid dia lah. Al-A'mash berkata beliau pernah melihat Ma'rur ketika usianya 120 tahun. Tetapi rambut dan jaggutnya masih kelihatan hitam. Ni Ma'rur lah. Awet muda lah, dah tua pun 120 tahun pun masih hitam kira. Abu Hatim, Yahya bin Ma'in dan Ibn Hibban mengatakan beliau seorang perawi yang thiqah. Al-Ma'rur bin Suwaid meninggal dunia pada usia 120 tahun. Beliau merupakan salah seorang perawi utama Kutub Sittah. Dia perawi utama Kutub Sittah. Rujuk Umdatul Qari jilid 1 muka 405, Al-Jarh wa Ta'dil jilid 8 muka 415, Tahzib Al-Kamal jilid 28 muka 262, Sirarun A'lamin Nubala jilid 4 muka 174, As-Siqat jilid 5 muka 407. Tu biodata Al-Ma'rur bin Suwaid. Al-Ma'rur bin Suwaid beliau berkata pernah aku bertemu Abu Zar di Rabazah. Siapa dia Abu Zar pula? Berkata Abu Zar Al-Ghifari. Ulama berbeza pendapat tentang nama sebenar Abu Zar, tetapi menurut pendapat yang paling sahih namanya ialah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah nama Abu Zar Yang paling sahih lah Jundub bin Junadah. Beliau merupakan orang yang keempat memeluk Islam menurut pengakuannya sendiri. Jadi orang terawal lah Pak ni, terawal benar lah kira. Orang keempat memeluk Islam menurut pengakuannya sendiri. Ada pendapat lain mengatakan beliau adalah orang yang kelima. Beliau tidak sempat menyertai peperangan Badar dan peperangan Uhud kerana berhijrah agak lewat. Lewat dia juga walaupun Islam awal dia. Setelah memeluk agama Islam, beliau pulang ke tanah air dan terus-menerus berdakwah menyeru kaumnya kepada Islam. Sehinggalah akhirnya beliau berhijrah ke Madinah. Jadi dia dakwah dulu. Dia terus ke Madinah. Dia dakwah kaum dia dah. Ghifar lah. Kaum Ghifar lah. Banyak sekali kelebihan dan keutamaan beliau dinukilkan. Antaranya ialah pujian dan sanjungan Nabi SAW terhadap beliau menerusi sabda baginda seperti di bawah ini. Ma aqallatil ghubara wa la azallatil khudara bin rajulin asdaqa min Abi Dharrin. Pada masa tidak ada orang yang dipikul bumi dan dituduhi langit biru yang lebih bercakap benar daripada Abu Zar. Hadis Ahmad, Ibnu Majah, Tirmizi, Ibnu Abi Syaibah, Al-Bazzar dan lain. Maksudnya ialah tidak ada orang yang berada di atas muka bumi ini yang lebih bercakap benar daripada Abu Zar. Abu Zar juga adalah seorang yang tegas, berterus terang dan sangat alim. Sayyidina Ali radhiyallahu pernah berkata bahawa Abu Zar seolah-olah satu bekas yang penuh dengan ilmu. Abu Daud pula berkata beliau menyamai Ibn Mas'ud dalam ilmunya, sama hebat dengan Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud ni terkenal hebat dah. Jumlah hadis riwayat beliau ialah sebanyak 281 buah. Hadis 281 buah. Yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim ialah sebanyak 12 buah hadis. Yang terdapat dalam Sahih Bukhari sahaja, tidak Sahih Muslim 2 hadis. Manakala dalam Sahih Muslim sahaja, tidak dalam Sahih Bukhari 19 hadis. Abu Zar lebih terkenal sebagai seorang yang zahid.
Beliau berpendirian bahawa rezeki hari ini tidak boleh disimpan untuk hari esok. Dan akan menegur orang-orang yang dipandangnya tidak hidup dengan zuhud dan menyimpan harta. Yang tidak sepatutnya berdasarkan ayat ke-34 dan ayat ke-35 surah At-Taubah. Dari Madinah beliau berhijrah ke Syam. Kemudian pulang ke Madinah semula lah. Dan akhirnya dengan nasihat Sayyidina Osman beliau menetap di Rabazah. Yang terletak kira-kira 5 km dari Madinah. Tidak betul-betul di bandar Madinah lah, 5 km dari Madinah. Kapur sikit dah. Pendiriannya yang amat tegas tentang harta benda dunia agak tidak sesuai dengan pandangan orang ramai. Dia suruh simpan harta tak sedekah masa tu orang Islam ni ramai mewah dah. Ada harta dia suruh tak simpan, suruh sedekah habis. Di zaman pemerintahan Sayyidina Osman, harta yang melimpah ruah diperolehi kerajaan Islam. Tetapi Abu Zar tetap memandang penggunaan harta yang berlebihan daripada kadar keperluan adalah terlarang. Oleh kerana pendirian kerasnya ini tidak sesuai dengan masyarakat Islam di Syam yang hidup makmur dan dengan kekayaan. Maksudnya moden lah, negara maju moden ke apa. Banyak pitih lah. Tapi teguran Abu Zar tu jadi masalah masyarakat. Dan oleh kerana beliau lantang menegur masyarakat sekelilingnya, pihak pemerintah juga banyak menerima aduan yang daripada orang ramai. Sayyidina Muawiyah telah mengadukan halnya kepada Sayyidina Osman. Maka Sayyidina Osman mengambil keputusan untuk menjemput beliau pulang ke Madinah semula. Setelah pulang ke Madinah, sikap beliau tetap tidak berubah juga. Akhirnya beliau dipujuk oleh Sayyidina Osman agar tinggal di satu kawasan pedalaman bernama Rabazah bersama-sama orang-orang kampung yang miskin. Duduk sekali orang miskin belakang lah. Kerana sikap dan pendirian itu, jugalah Abu Zar tidak pernah diberikan sebarang jawatan. Jadi masalah susah dah. Pemerintah suruh rakyat susah ni masalah. Tapi dia susah jugalah. Tapi kalau pemerintah kaya suruh rakyat dia suruh jimat miskin, jadi lagi berat lah dah. Ni dia pun miskin juga ni Abu Zar ni. Ya, jadi masalah dia tak boleh jadi pemimpin. Nabi tak lantik jadi pemimpin. Dan Nabi tak bagi jadi pemimpin dan Nabi lagi dah. Adapun tentang riwayat sejarah yang mengatakan beliau dipukul hingga patah belakangnya oleh Sayyidina Osman, dihina oleh para sahabat-sahabat lain, dihalau keluar dari Madinah dan sebagainya, semuanya adalah dusta belaka atau berlawak keringan. Kerana beliau telah dipujuk dengan baik oleh Sayyidina Osman untuk pergi ke Rabazah. Dan akhirnya beliau telah berpindah ke sana dengan persetujuan dia sendiri, bukanlah kena pukul dulu baru pergi dah. Abu Zar meninggal dunia di Rabazah pada tahun 32 Hijrah. Salat jenazahnya diimami oleh Ibn Mas'ud. Habis itu tentang Abu Zar. Lihat Abdul Qari jilid 1 muka 205. Al-A'lam jilid 2 muka 140. Sirah A'lam A'lam mana? Zakil dia. Sirah A'lam Ibn Balad jilid 2 muka surat 60. Tahdzib Al-Kamal jilid 33 muka surat 297. Itu rujukan tentang kisah Abu Zar lah. Okey, Abu Zar dia cerita dia. Pernah aku ni, jadi Ma'rur bin Suwaid ni, beliau berkata pernah aku bertemu Abu Zar di Rabazah. Tu start ceritanya. Beliau seperti hambanya. Abu Zar ni seperti hambanya juga memakai pakaian lengkap. Maka aku bertanya beliau mengapa begitu, cerita pakaian lengkapnya. Menurut zahir riwayat ini, Abu Zar memakai sepasang pakaian. Hambanya juga memakai sepasang pakaian yang sama dengan pakaian yang dipakai beliau serupa belaka. Berdasar ke beberapa riwayat lain, Abu Zar memakai sebahagian daripada sepasang pakaian, sementara hambanya pula memakai sebahagian daripada sepasang pakaian yang sama. Ini riwayat lain lah. Misalnya beliau memakai bahagian atas pakaian tersebut saja, hambanya pula memakai bahagian bawahnya saja. Kerana itu menyebabkan masing-masing daripada mereka tidak memakai satu suit pakaian lengkap. Tua dan hamba sama-sama sesok nampak dah. Boh dengan hamba dah. 338 dah tentang apa ni. Dia kata, maka aku bertanya beliau lah Abu Zar ni, mengapa begitu dah Suwaid tadi lah. Ma'rur bin Suwaid dia tanya ni Abu Zar ni, mengapa begitu, dia apa begini ni. Perawi yang keheranan bertanya, kenapa beliau tidak seperti orang lain yang membezakan antara pakaian dipakai mereka sendiri dengan pakaian yang dipakai hambanya yang berbeza dah. Orang lain beza dah. Keadaan inilah yang nyata daripada hadis di atas. Kalau mengambil kira setengah riwayat, maka perawi keheranan kerana Abu Zar tidak memakai satu suit yang lengkap dah.
Sebaliknya, sebahagian daripada pakaian dipakai oleh beliau sendiri. Manakala sebahagian lain pula dipakai oleh hamba-Nya dan bagi. Kenapa beliau tidak mengenakan pakaian tersebut selengkapnya di tubuh sendiri dia? Dan memberikan pakaian lain kepada hamba-Nya, iaitu set pakaian yang sepadan dengannya dah. Tuai ke menteri ke apa ni dah. Ini kerana lumrah pada ketika itu seorang hamba tidaklah diperlakukan sedemikian rupa. Jadi peliklah, tidak ikut uruf semasa dah. Lebih kurang gitu lah. Okay, lepas tu Abu Zar berkata, aku pernah memaki seseorang, aku aibkannya dengan mengata ibunya kata komok dia lah. Orang yang diaibkan ibunya oleh Abu Zar tersebut ialah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ibunya dikatakan Habasyiyah, orang Habsyah yang berkulit hitam lah. Menurut setengah riwayat, beliau telah mengatakan ya ibnu Sauda, ya ibnu Sauda, ya ibnu Sauda, wahai anak perempuan si hitam, kepada Bilal. Gitulah lebih kurang gelarnya. Lepas tu terus Nabi SAW berkata kepadaku, wahai Abu Zar, adakah engkau mencelanya dengan menyebut keburukan ibunya? Sesungguhnya padamu masih ada lagi semangat jahiliah. Nabi kata ke Abu Zar dah, hamba-hambamu itu adalah saudaramu juga dah. Allah telah meletakkan mereka di bawah tanganmu, kekuasaanmu lah. Siapa yang saudaranya berada di bawah tangannya, di bawah jagaannya, hendaklah dia memberi makan kepadanya daripada makanannya sendiri serupa makan dah. Hamba tu dah. Dan hendaklah dia memakai kepadanya apa-apa yang dipakainya sendiri, pakai pun sama dah. Janganlah engkau bebani mereka dengan sesuatu yang tidak mampu mereka pikul. Jika kamu mahu juga membebankan mereka, maka bantulah mereka. Habis hadis tu dah. Zahir hadis ini merupakan pegangan sebahagian ulama yang berpendapat memberi makanan kepada hamba sama seperti makanan sendiri adalah wajib. Bukan sunat-sunat wajib. Serupa makan minum hamba dulu. Macam tu sistem hamba Islam ni bukan sistem penjara, bukan sistem hamba orang putih ambil tangkap orang negeri masuk dia kapal, lepas tu jadi hamba pergi Amerika lagi apa, tidak sebegitulah. Hamba dalam Islam ni makan apa serupa dah. Namun menurut sebahagian lain pula tidaklah wajib sebegitu, tapi ada ulama lain kata wajib. Tapi itu tak termasuk dalam salah satu perkara yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesesuaian hadis dengan tajuk bab. Kesesuaian hadis ini dengan tajuk babnya sekali lagi, ia terletak pada sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, innaka mru'un fika jahiliyatun. Sesungguhnya padamu masih lagi ada sisa baki jahiliyah, baki jahiliyah. Nak cerita situ dah, jahiliyah ni tidak maksudnya keluar pada Islam lah. Intisari hadis pertama, larangan daripada memaki hamba dan menyumpah hamba abdi. Demikian juga larangan daripada mengaibkannya dengan suatu keaiban yang ada padanya atau kepada kedua ibu bapanya. Sama juga keadaannya dengan orang-orang lain. Seperti pekerja, khadam dan kaki tangan bawahan kita lah. Kita bawah ke apa tak boleh hina. Orang bawah ni pekerja kita sehingga kutuklah siapa hina mokpok dia orang macam-macam dah. Yang kedua, tidak boleh menyombongkan diri terhadap orang Islam walaupun ia seorang hamba abdi dan seorang yang lemah dan rendah pangkatnya atau kedudukannya rendah, kita tak boleh hina dah. Macam mana tegur orang tu, kita kena hormatlah. Kerana Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat 13 dah. Jadi paling bertakwa bukan paling ulama dah. Bukan tentu orang alim tu kita perlu hormat lebih daripada tu lah. Orang alim yang bertakwa tu hak lebih lagi lah. Jadi kita kena hormat. Yang ketiga adalah elok sangat memberi makanan yang dimakan oleh anda sendiri dan memberi pakaian yang dipakai oleh anda sendiri kepada orang-orang yang di bawah tanggungan anda dah. Anak sendiri ke, kalau ada orang gaji ke, ada pekerja kita, janganlah kita nampak lebih sangat lah. Beza sangat antara bawah dengan orang bawah dah. Yang keempat, tidak harus membebankan seseorang sama ada pekerja atau kuli dengan bebanan yang tidak mampu ditanggungnya. Jika disuruh juga seseorang menanggung bebanan yang berat melebihi kemampuannya, maka anda hendaklah turut sama menanggung dan menolongnya. So, hamba buat kerja apa berat-berat, kena tolong. Buat sekali juga kalau benda tu berat lah. Supaya tidak terbeban sangat lah. Dia pun manusia, nak gana dia jadi orang yang dipenjara oleh kita lah. Kalau pergi apa jadi hamba kita nak. Jadi kita kena hormat dia dah, tolong dia dah.
Kalau dia, siapa aku menyusahkan dia. Yang kelima, hadis ini mengajarkan kita supaya menyuruh orang yang melakukan perkara ma'ruf, kebaikan dan menegahnya daripada melakukan kemungkaran. Kena suruh benda baik dan larang benda mungkar lah. Benda tak molek lah. Yang keenam, orang beriman hendaklah sentiasa bersedia ditegur dan bertaubat apabila telah tersasu melakukan suatu maksiat. Abu Dzar ni orang yang hebat ni. Lebih hebat daripada Tok Wali lah. Tok Wali Syekh Abdul Qadir Jalani, Tok Wali mana pun, Imam Mazhab mana pun hebat lagi Abu Dzar. Kerana dia sahabat lah. Bila-bila dia lebih hebat daripada wali biasa pun, dia ada buat dosa, dia manusia. Dia bertaubat segera dah. Yang ketujuh, Nabi SAW telah menyebutkan hamba yang dimiliki seseorang sebagai saudaranya sendiri. Jadi macam adik-beradik dia, walaupun hamba, orang bawah kita, kawali kita, kita kena buat macam adik-beradik dia, adik kita kena hormat lah. Jadi itu dapatlah diketahui betapa tingginya kedudukan yang diberikan oleh Islam kepada hamba. Jadi tak betul lah kata Islam ni hina hamba gapo sistem perhambaan Islam ni untuk jagalah ganti penjara ni perhabis duit kerajaan tapi tak ada payah sikit abuk dah. Orang ngaji mesti tak boleh biswa dia boleh makan sedap dalam penjara. Jadi alangkah baik digunakan oleh orang jaga tua-tua zaman dulu lah, tapi dah ni tak tahulah sesuai ke tidak pasal mudah sangat transportation. Orang dulu jauh nak lari pun payah kena igak gak. Dah. Dia tak boleh lagi dah. Tapi zaman dah ni mudahlah nak ada sistem zaman dah. Jadi kita zaman dah ni pun hampir terhapus dah. Hamba dan susah dikawal lah ikut sistem sekarang dah. Ya, kelapa orang yang melakukan maksiat atau dosa, biar bagaimana besar sekalipun dosanya, tidaklah menjadi kafir dengan semata-mata melakukan dosa. Ya, kesembilan, tidak benar pandangan golongan yang mengatakan maksiat atau dosa tidak menjejaskan iman. Tak betul lah kata maksiat dosa ni tak jejah iman. Liberal ataupun bukan liberal tu banyak lagi. Islam liberal tak betul dah. Ataupun Murji'ah. Tidak benar juga pandangan golongan yang menganggap orang yang melakukan dosa besar terus jadi kafir ni golongan khawarij, ekstremis. Golongan yang melampau sehingga mudah mengkafirkan orang dah. Dia dah jual Islam, orang lain ni tak berjual Islam ni pun bahaya juga. Okay, boleh rujuk lihat Fathul Bari jilid 1 muka 85, Amdatul Qari jilid 1 muka 25 hingga 28. Irsyadus Sari jilid 1 muka 167 hingga 168, Kal-Kawai Kebedaruri jilid 1 muka 39 hingga 141. Syarah Ibn Battal jilid 1 muka 87 hingga 88, At-Tawdih jilid 3 muka 26 hingga 31, Al-Abwab wat Tarajim jilid 1 muka 374 hingga 317. Kashful Bari jilid 2 muka surat 214 hingga 217, Nasrul Bari jilid 1 muka surat 281 282. Tulfatul Qari jilid 1 muka surat 249. Itu rujukan-rujukan tentang perbahasan tentang hadis ni. Wallahu a'lam. Sekat tu dulu bab yang ke-22 dengan hadisnya yang ke-30 dah. Bab ke-23 kita baca lepas ni ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.